So apa yang kita nak belajar pada hari ini so tolong fokus. Okay, disebut sebagai prinsip Archimedes. Okay, prinsip Archimedes. Okay, nanti awak bacalah dia punya cerita Archimedes ini bagaimana, kan? Okay, so dia beri ada dua gambar dalam ni, kan? Okay, awak tengok ya, ada dua gambar ni. Ni pandangan sisi, satu lagi pandangan atas. Dua gambar ini adalah apa? Dua gambar ini merupakan plasticine. Okay, plasticine yang dia kata apa? Dia kata jisim plasticine P sama dengan jisim plasticine Q. Okay, kalau awak tengok pandangan sisi dia, kan? P dia bentuknya macam ni, manakala Q bentuknya macam ni. Okay, tapi dengan jisim yang sama, kan? Dengan jisim yang sama, kita perhatikan bahawa plasticine P ni dia tenggelam, manakala plasticine Q dia tidak tenggelam. Okay, nanti awak cari plasticine, awak cuba buat lah, kan? Okay, macam mana nak buat dengan jisim yang sama, satu tenggelam, satu tak tenggelam. Dan kenapa jisim sama, satu tenggelam, satu tak tenggelam? Okay, kenapa? Okay, so Archimedes prinsipal boleh menghuraikan apa tu, kenapa boleh tenggelam ataupun tak tenggelam. Okay, itu satu persoalan. Okay, kemudian kita pergi yang kedua ni, kan? Soalan tadi tak terjawab lagi, awak kena jawab lah, kan? Okay, kita tengok ni ada satu bekas, kan? Ada satu bekas ni, kan? Okay, cikgu letakkan dia buat macam ni, cikgu tulis titik A lah sini, kan? Cikgu tulis titik B. Kalau cikgu tanya berapakah tekanan pada titik A, bukan, bandingkan tekanan pada titik A dan tekanan pada titik B. Bandingkan tekanan pada titik A dan tekanan titik B. Okey, Haris, Mukris, cuba jawab Mukris. Bandingkan tekanan pada titik A dan titik B. Ini air dia kat sini, permukaan air dia. Apa jawapan kau, Mukris? Tekanan air pada titik A lebih tinggi berbanding titik B. Titik B lebih tinggi titik A. Titik B lebih tinggi daripada titik A. Okey, Muhammad Hakim, awak setuju tak Mukris cakap tadi? Muhammad Hakim Azmi Ya. Hakim ada seorang je. Hakim. Weh, cepat sikit jawab. Awak setuju ke tak? Muhammad Hakim Azman. Weh, lama kau fikir ni. Dia tak mute tu cikgu, tapi suara dia tak keluar. Oh, ya ke? Suara tak keluar. Hakim, Saya setuju tu. Okey, awak setuju. Okey, kenapa? Sebab tekanan DB tu memang lagi tinggi daripada A sebab kedalaman dia lagi dalam. Okey, bagus. Okey. Pada titik B ni kita perhatikan dia punya dalam dia tu lebih dalam lah, kan? So kalau kita tengok sekarang ni, dia ada dua perbezaan tekanan pada titik B dan juga pada titik A. Kan, ada perbezaan. Maksud perbezaan tekanan tu tolak lah. Tolak dua ni, inilah dia punya perbezaan tekanan yang kita dapat. Okey. Simpan di situ. Okey, daya apungan, kan? Cikgu perkenalkan satu perkataan ini disebut sebagai daya apungan. Okey, daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan di antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Itu daya apungan. Okay. Apa dia daya apungan? Daya apungan ini adalah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam dalam suatu cecair. Okey. Ini kan kalau ini adalah air. Kan. Ini kira bukit lah ni, bukit. Kalau cikgu biarkan air ni macam ni, ke mana dia akan pergi? Ke bawah bukit, mengalir ke bawah. Okey, dia akan pergi ke bawah lah. Kan, dia akan pergi ke bawah. Okey. Yang ini sebenarnya kenapa air ni boleh turun ke bawah, kan? Sebenarnya dalam satu konteks dia ditarik oleh daya tarikan graviti sebenarnya, kan? Dia ditarik.
dia ditarik oleh daya tarikan graviti sebab tu dia turun ke bawah. Okey. Cumanya cikgu nak bagi tahu kat sini adalah apa? Kat sini dia berbeza dia punya ketinggian dia. Kan? Ketinggian dia tu berbeza So ataupun cikgu boleh sebut dia dalam tekanan tinggi ni, maksudnya kat sini dia punya E gravity dia kat sini tinggi kan. Kat sini E gravity dia rendah. Kan? Okey, so ada perbezaan daya tenaga graviti kat sini kan. Sebenarnya tenaga keupayaan graviti ada perbezaan tekanan ni menyebabkan dia nak pergi, nak bagi, nak turun bawah, nak bagi sama. Okey. Awak tahu tak haba kan. Kalau ni panas kan. Yang ini sejuk. Kan, sejuk. Okey, panas, satu lagi sejuk. Kan, kalau kita dekatkan dia, ke mana dia akan bergerak? Panas ke sejuk? Ada pergerakan tak? Ada pergerakan kan? So daripada mana? Panas dia akan pergi ke sejuk. Kan? Kat sini cikgu nak kata apa? Kat sini adalah perbezaan suhu. Suhu dia berbeza ataupun haba dia berbeza. Boleh tak kita tengok dalam konteks itu pun boleh juga. Kan? Ada perbezaan. So apabila ada perbezaan ni dia nak pergi ke apa? Dia nak pergi ke sejuk lah. Kan? Dia akan pergi ke sejuk supaya dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi seimbang lah. Kan? Nanti lama-lama nanti panas campur sejuk ni dia akan sama lah. Kan? Kalau kita miskin kan? Siapa miskin sini ni? Semua nak orang kaya ni. Cikgu je miskin ni. Kan? Mukris pun kaya. Mukris ada bot apa tau? Bot. Mukris kau ada bot. Bila nak ajak cikgu pergi mancing? Mukris? Tak ada. Tak ada tu. Kau tak ada bot siapa ada bot? Bapak dia. Cikgu nak sewa lah. Mancing. Siapa tu? Aiman. Aiman, mana muka kau? Tak nampak. Aiman, bila kita boleh set? Kau pandai bawa bot tak? Apa? Kau pandai bawa bot tak? Ada pernah lah bawa. Alamak, bila sebut perkataan pernah tu maksudnya beberapa kali lah. Ataupun tak pernah pun. Kan sebenarnya. Mungkin sekali je kot. Kan? Cikgu nak pergi mancing ni. Cikgu dengan Cikgu Mar Haji dah mancing sekarang. Kan? Tak apa tanya lompat ni dekat sini ni kan. Bandar Penawar ni. Semua kita orang pergi lah. Kan? Okey, so ceritanya daripada ada perbezaan macam ni kan, ada perbezaan suhu, ada perbezaan tekanan kan. Okey, macam ini kan adalah apa? Perbezaan tekanan. So bila ada perbezaan tekanan, so akan ada berlaku pergerakan. Okey. Tapi kat sini dia kata apa apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah akan wujud satu daya yang bertindak. Nampak disebut. Nanti lepas ni awak akan belajar Bernoulli Principle pun awak akan lebih faham lagi. Ada satu daya yang akan bertindak. Kan? Okey. Sekarang ni kita tahu tinggi kan. Ini contohnya 20 kan. Yang ni misalnya kata 10 lah. Ni tekanan tekanan dia. Sebab apa tadi si Mukris dah sebut tadi tekanannya berbeza, iaitu si siapa sebut tadi, Hakim sebut tadi tekanan pada A ni B tadi kan. B ni lebih tinggi daripada A ni. So dia akan wujud kan. Kalau kita tengok dalam konteks daya paduan misal kata kan 20 dengan 10, ke mana dia akan pergi ni? Ke atas. Dia akan pergi ke atas. Okey. Cuma kita cerita tentang tekanan, tiba-tiba pula dia cerita daya pula kuantiti yang berbeza ni. Kan? Okey. Betul tak? Dalam tekanan cecair ni kita boleh dapatkan tekanan aja. Kan? Tiba-tiba keluar pula daya pula. Dia kata daya pula yang bertindak ni. Kan? So macam mana daya ni dia boleh dapat pula. Okey, kita tengok bawah. Ni maklumat ni bendalil lazim prinsip Archimedes. Okey, prinsip perlu diperiksa dalam gas yang metode okey. Archimedes boleh juga diguna dalam gas dalam gas bukan saja air saja bukan air saja tetapi gas. Kan sebab itu prinsip Archimedes ini dia dikatakan dia terpakai dalam bendali. Disebut sebagai bendali. Kan? Nanti dalam apa awak belajar kat universiti nanti awak akan belajar fluid, FLUID. Ini bendali. Bendali ni dia terdiri daripada gas dan juga cecair. Okey. Okey.
Ini kita macam mana kita nak mengaitkan daya tadi yang dia kata tadi, bila ada perbezaan tekanan ada wujud daya tadi kan. Okey, kita keluarkan formula ni kan. Bukan keluar pun, memang awak dah tahu ni. Okey, P1H1 ketumpatan darat ni. Okey. Okey, kemudian daya yang bertindak pada permukaan atas F1 sama dengan P1A. Kan? Ini ni kan. Kalau cikgu nak dapatkan daya kat sini kan, so kita tahu tekanan, kita boleh kaitkan di P sama dengan F per E. Ini tekanan perpejal ni. Kan? Okey. So bila cikgu kaitkan ini, so cikgu akan dapat, ni cikgu masukkan dia Cikgu masukkan ni, yang ni masukkan dalam ini. Kan? So dia dapat ini. Okey. Kemudian P2 pula kita buat. Kan? Dapatlah ini. Nampak? Beza dia adalah apa? H1, H2. Ketumpatan sama sebab apa? Dia merupakan air yang sama. G pun sama. Kan? A dia pun samalah sebab silinder yang sama. Okey. So daya paduan, kan? Daya paduan tadi adalah F2 tolak F1. Kan? Lepas tu kita tolakkanlah. Yang belah atas tadi tolakkan belah bawah. Belah bawah tolakkan belah atas. Kan? So bila kita tolak ni, kita nampak kita keluarkan yang sama tadi, ketumpatan dengan luas. Kan? Okey, kemudian H ini nampak H ini adalah perbezaan dia H2 tolak H1 kan. Tiba-tiba ada V pula lah. Mana datang V dia ni? Apa dia V dia? V ni apa? V apa V? Apa dia? Volume. Volume. Nampak dia kaitkan dengan volume pula. Kan, volume isi padu sama juga dengan isi padu apa? Isi padu sama juga dengan macam mana dapat isi padu? Panjang darab lebar darab tinggi kan? Betul tak? Kan? Kalau dia adalah silinder macam mana? Kalau dia adalah silinder macam mana? Luas permukaan darab tinggi. Ini dia punya luas ni kan, diameter dia kan, A dia ni awak darabkan dengan tinggi ataupun H lah kita tulis. A darab H kita akan dapat isi padu. Isi padu sama dengan A darabkan dengan H. Nampak? AH ni dia tukarkan jadi isi padu. Maksudnya isi padu silinder tu tadi. Okey? Maka dia terbitlah satu persamaan iaitu ketumpatan darabkan dengan isi padu darabkan dengan apa tu percutan graviti. Okey? Okey. Awak tengok dia punya flow dia tu tadi kan. Kita tahu ada perbezaan tekanan antara dua titik kan. Itu satu. Yang kedua, kita tengok pada titik ini saja, titik atas kan, daya bagi luas kita dapat tekanan juga. Titik bawah daya bagi luas kita dapat tekanan juga. Okey. So dengan perkaitan daya per luas dan perkaitan dengan tekanan dalam cecair, dihubung kaitkan dua ini, maka dia dapatlah satu formula yang disebut sebagai daya apung. Kan? Daya apung kan. Sebab itulah diistilahkan sebagai daya apungan itu adalah apa? Daya apungan itu adalah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah satu objek yang terendam dalam satu cecair. Okey. Kalau pening ni awak follow balik tadi dia punya formula tu tadi kan, untuk macam mana dia boleh terbitkan ketumpatan darabkan dengan isi padu darabkan dengan G. Okey, boleh? Maka kesimpulannya sebenarnya adalah apa? Kesimpulannya apa-apa objek yang terapung ataupun yang duduk dalam air, dia akan ditindaki dengan satu daya yang disebut sebagai F apung. Okey, sebagai daya apung. Okey. Okey, tak faham sangat lagi tak apa? Kita teruskan. Okey. Kita teruskan. Okey. Cikgu perkenalkan awak prinsip Archimedes pula. Dia kata apa? Prinsip Archimedes dia kata objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam satu bendalih mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalih disesarkan. Oh. Tadi kita keluarkan formula satu. Yang ni dia kata objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam satu bendalih mengalami daya apungan yang sama. Daya apungan ni tadilah. Kan? Dengan berat bendalih yang disesarkan. Ui. Apa dia berat bendalih yang disesarkan ni? Berat bendalih yang disesarkan ni, contohnya air ni penuh, awak masukkan objek dalam ni, apa berlaku?
Objek ni dia apa? Air dia akan apa? Akan melimpah kan? Melimpah. Ah. Melimpah. Air melimpah ni disebut sebagai air yang tersesar. Kalau awak measure dia dalam isi padu dan letak dalam measuring cylinder, awak pun dapat di satu nilai menggunakan measuring cylinder. So yang itu awak dapat apa? Apa kuantiti yang awak dapat tu? Berat objek. Ni measuring cylinder bubuh air tersesar ni dalam ni. Kan dapatlah satu contoh Isi 30. padu objek. Ni measuring cylinder tau. So yang ni kita sebut dia sebagai, tadi cikgu sebut air tersesar saja, tapi cikgu masukkan dalam measuring cylinder, cikgu ukur dapatlah nilai 30 ml contohnya kan. Ataupun unit dia centimeter cube lah contohnya. Yang ini cikgu dapat apa? Cikgu dapat isi padu air tersesar. Faham? Mula-mula air tersesar. Kan? Lepas tu masuk dalam ni, kita timbang, kita bukan timbang, kita ukur ni pakai measuring cylinder, kita dapat isi padu air tersesar. Okey. Kemudian cikgu ambil ni, cikgu timbang dia. Air tersesar ni cikgu timbang dia. Timbang ni penimbang. Penimbang kan, cikgu timbang dia. Okey, contohlah unit ni dalam unit gram saya kata. Kan. So apa cikgu dapat ni? Disebut apa? Timbang dalam unit gram. Timbang air tersesar tadi. Berat. Dalam unit gram kita dapat apa? Berat. Salah. Salah. Penimbang ni dalam unit gram. Jisim. Kita dapat jisim air tersesar. Okey. Okey, kemudian kalau cikgu darabkan dengan 9.81. So apa cikgu dapat? Berat. Cikgu dapat berat kan. Berat air tersesar. Yang ni sebenarnya jisim ni sebenarnya adalah M ni cikgu darabkan dengan ni 9.81. Darabkan dengan G sebenarnya. So kita dapat W. Kita dapat berat. Okey. Kita nampak air tersesar, isi padu air tersesar, jisim air tersesar, berat air tersesar. Ini ada merupakan benda yang sama, air tu air yang sama, tetapi dilihat dalam konteks kuantiti yang berbeza. Faham? Air tersesar tu objeknya. Kalau kita lihat dalam konteks isi padu disebut sebagai isi padu air tersesar, lihat dalam kuantiti dalam konteks kuantiti fizik jisim air tersesar, kita lihat dalam konteks berat air tersesar. Okey? Boleh? Tapi Archimedes ni kata apa? Archimedes ni kata berat. Dia kata berat. Berat air tersesar tu tadi sama dengan daya apung. Okey? Adakah sama sebenarnya? Kan? Kita akan buat eksperimen ini, eksperimen 2.3 ni, kan? Balik nanti awak akan buat lah ni, insyaAllah lah. Okay. Kita akan cuba buat, kan? Okay, so yang ini ni bila kita masukkan, ini sebenarnya eksperimen ini kita nak buktikan bahawa apa? Kan? Kita nak buktikan bila air yang kita masukkan tu, bukan air yang kita masukkan, kita masukkan objek dalam air kan, daya apung yang bertindak pada objek tersebut kan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Okey. Kita nak tengok itu hubung kait dia tu. Okay, apa dia tadi hubung kaitnya? Kita nak tengok hubung kait di antara betul tak berat air tersesar tu sama dengan daya apung. Kita nak buktikan Archimedes principle tu. Okey, ini eksperimennya. Okey. Ini eksperimennya. Okey. Sebelum pergi ni cikgu nak bagi satu macam teka-teki degatlah. Kan. Okey, ada satu bekas ni berisi air. Kan. Okey, berisi air. Okey. Cikgu masukkan satu objek kan di mana cross section dia ni adalah 10 cm3. Cikgu masukkan, lepas tu air ni tersesar, ada lubang sini kan. Ada air tersesar. So berapakah air yang isi padu air yang tersesar ni? Berapakah isi padu air tersesar? 10 cm3. Jawapan dia adalah 10 cm3 juga Faham? Maksudnya kalau kita masuk sebahagian macam ni,
isi padu objek yang dimasuk tu adalah sama dengan isi padu air yang tersesat. Itu fakta. Okey. Kalaulah dia punya ni besarnya adalah besar dia ni, dia punya isi padu objek ni adalah 50 cm3. Cikgu masukkan ni. Cikgu masukkan sepenuhnya. Cikgu masukkan sepenuhnya. Ya, cikgu masukkan sepenuhnya. So berapakah isi padu air yang baru yang tersesat? Tadi masuk separuh yang 10, isi padu air tersesat 10. Ni cikgu tenggelamkan sepenuhnya isi padu objek ni 50 cm3. So berapakah isi padu air tersesat? 50 cm3. 50. Jawapannya dia akan jadi 50. Okey. Cikgu masukkan lebih dalam ni. Kan, cikgu masukkan lebih dalam lagi sampai sini. Kan? Ini benda yang sama tadi, cikgu masukkan lebih dalam. So dia akan jadi berapa? Okey. 50. Jadi, 50. Sama. 50. Sama-sama 50. 60 cm juga. lebih besar kan? Lebih besar ke lebih kecil daripada 50? Lebih kecil tak mungkin lah kan? Lebih besar ke atau sama? Sama. Lebih besar. Sama. Jawapan dia adalah sama, iaitu 50 juga. Kan? Sebab kita dah masukkan 50, tenggelam sepenuhnya 50, kita tenggelamkan lagi dalam, tetap isi padu objek ni 50 juga. Maka isi padu air tersesat dia tetap 50. Okey? Ingat, so isi padu air ni dia tidak akan berubah kalau kita dah tenggelam sepenuhnya. Tapi kalau kita tenggelamkan sikit-sikit, kan? Mula-mula 5 kita tenggelamkan, kan? So isi padu air tersesat 5 lah. Kita masukkan lagi jadi 10, so 10, kan? Sebab apa? Dia masih ada lagi yang tak tenggelam ni. Tapi kalau dah tenggelam sepenuhnya, kita masukkan lagi ke dalam, dia tidak akan berubah. Okey? Tidak akan berubah. Maksudnya isi padu air tersesat tu tadi sama dengan isi padu objek yang tenggelam. Okey? Boleh itu? Okey, so kalau faham yang tu, okey, senang. Okey. Cikgu nak buat faham yang kedua pula. Bila nak buat eksperimen ni kena faham yang kedua pula. Yang kedua ni adalah apa yang kita nak faham? Kita nak faham tentang ini. Ada satu neraca ni disebut sebagai neraca spring ataupun neraca Newton. Boleh? Contohlah cikgu dapat kan. Contoh yang cikgu dapat 50 Newton. Apa dia 50 Newton ini? Berat Haris? objek di udara. Berat objek di udara. Kan? Kalau cikgu masukkan dalam air, kan? Kalau cikgu masukkan dalam air, agak-agak apa berlaku? Adakah nilai 50 ini dia jadi lebih besar ataupun dia jadi lebih kecil? Jadi lebih kecil. Sama. Lebih kecil. Maksudnya berat tu memang samalah kan? Berat sama. Maksudnya sekarang bacaan neraca spring ni, dia jadi lebih besar ke lebih kecil? Salah soalan tadi. Berat tetap sama kan? Takkan objek tu dia apa... Berat sebenarnya dia akan berbeza Ada lupa. Berat dia akan berbeza ikut dekat mana dia duduk. Kan? Contohnya kalau kita bawa pergi ke bulan misalnya kata, berat akan berkurang tau. Okay? Tapi jisim tidak berubah. Jisim tidak berubah. Jisim objek ini dia tidak akan berubah. Kalau dia 5 kg, dekat bumi 5 kg, dekat bulan pun 5 kg. Okay? Tapi yang berubah ni adalah berat. Sebab berat ni dia punya perkaitan dia adalah W sama dengan M darabkan dengan G. Dia darabkan dengan pecutan graviti. Sebab pecutan graviti bulan kan kurang kan. Okey. Okey, apa tadi? Ni bacaan neraca spring ni dia kurang ke dia lebih? Kurang. Dia akan berkurang. Okey, dia akan berkurang Okey, contohlah saya katakan kalau awak pegang batu bata kan, awak rasa berat kan? Awak masukkan dalam, pergi duduk dalam air, cuba awak pegang batu bata tu. Ataupun lepas ni pergi isi air dalam baldi, kan? Isi air dalam baldi, pegang batu bata. Kan? Lepas tu letak batu bata dalam air. Awak akan rasa lebih ringan ke lebih berat ataupun sama je berat dia. Awak test nanti. Okey. Masukkan baldi dalam batu bata M. Masukkan
Baldi dalam batu bata macam mana? Masukkan apa tu batu bata tu dalam baldi yang berisi air. Okey. Cuba awak rasa perbezaan dia. Okey. Jawapan dia akan kurang Dia akan kurang. Kalau ni 50 masuk dalam air, macam ni masuk dalam air. Tadi 50. Okey, dia masuk dalam air, dia akan jadi kurang lah. Contohnya 30 Newton. Okey. Boleh? Dia akan jadi kurang. Okey, dia akan jadi 30. Tak percaya nanti kita buat kat makmal dia. Okey, dia akan jadi 30. Okey. So, bila masuk dalam air ni, dia timbang berat kat sini yang nilai dia 30, yang ini disebut sebagai berat ketara. Okey. Ini kita belum cari perkaitan lagi tau. Cikgu hanya memperkenalkan awak je ni. Pertama, cikgu perkenalkan pasal isi padu ni tadi. Isi padu objek tenggelam. Okey. Yang kedua, cikgu perkenalkan ini. Disebut sebagai berat ketara. Yang ini adalah berat apa? Berat apa nama dia ni? Berat sebenar. Bukan berat sebenar. Berat nyata. Berat apa dia tulis? Objek di udara. Berat objek di udara Bolehlah kita sebut berat nyata pun boleh tak? Berat nyata. Okey, berat nyata ini adalah berat objek di udara. Berat ketara ni adalah berat apa? Berat objek bila duduk dalam air. Okey, boleh? Okey. Tadi kita tengok pasal isi padu, yang kedua kita tengok rupanya bila duduk dalam air dia lebih ringan sikit. Cikgu cakap tadi pasal batu bata tadi kan. Okey. So sekarang ni cikgu nak mengaitkan dia. Okey, boleh? Cikgu nak mengaitkan dia ni. Okey. So apa yang cikgu nak kaitkan? Okay, yang pertama. Berat nyata ni kalau awak tolakkan dengan berat ketara, berat nyata ni awak tolakkan berat ketara, awak akan dapat perbezaan nilai. Iaitu 50 tolak 30, so awak akan dapat 20 Newton. Betul? Awak akan dapat 20 Newton. Kan? Ataupun tadi bila masuk dalam air, kan dia jadi kurang kan? Dia jadi kurang, dia kurang 20. Mana pergi 20 ni? 20 ni mana? Mana 20 ni? Okey? Daya apungan. So 20 ini adalah perkaitan dia merupakan dia adalah daya apungan. Okey, daya apungan. Okey? Ini sekarang ni bila dekat udara kan, berat dia 50 Newton. Ni, berat dia 50 Newton. Dekat udara. Kan? Bila dia masuk dalam air, kan, dia masuk dalam air, kan? Sepatutnya berat dia 50 Newton ke bawah. Kan? Tapi kita tengok bacaan penimbang, dia dah jadi 30. Kan? Kenapa jadi 30? Sebab apa? Masa dia masuk dalam air ni, kan, kita tukar warna. Bila dia masuk dalam air ni, memang berat dia sebenarnya adalah 50. Tetapi ada daya apung yang bertindak ke arah atas bernilai 20. Dan bila 50 tolak 20, kita akan dapat daya paduan dia ke bawah ni bernilai 30. 30 ini merupakan daya bukan 30 bukan daya apung. 30 ni merupakan berat yang bertindak ke bawah. Okey. So yang 20 ini merupakan dia punya daya apung tadi yang menyebabkan dia jadi kecil tu tadi sebab dia ditolak oleh satu daya apung. Kenapa wujudnya daya apung ni tadi? Kenapa wujudnya daya ni? Sebab tadi kita dah belajar sebelum ni tadi, iaitu yang ini. Kan? Tekanan bawah, tekanan atas, kan? Dia kaitkan dengan daya kan? So daya tersebut merupakan daya apung, iaitu hasil tolak tekanan atas atau tekanan bawah. Okey? Okey, so kita dapatlah daya. Okey, kita dapatlah daya apung. Okey. Boleh? Okey, tadi berapa nilai dia? Daya apung tadi berapa nilai dia? 20 kan? 20 kan? Okey, so cikgu buat satu lagi perkaitan. Apa dia perkaitan dia? Sekarang bila kita masuk, air tersesar kan? Bila kita masukkan ni, air tersesar. Kan? Kita masuk sampai dia jadi 20 ni, ada air tersesar. So apa kita buat pada air ni? Kita timbang air ni. Okey, kita timbang air ni. Kan? Dan kita tukarkan dia kepada berat. Kan?
Kita tukar dia kepada berat. So kita akan dapati bahawa air itu berat dia adalah 20 Newton. Okey. Berat dia adalah 20 Newton. Nanti balik nanti kita akan buktikan ni. Cikgu nak buktikan nanti. Berat dia ada 20 Newton. Okey. Okey. Nampak tak? Satu daya apung tadi, kan? Satu tadi daya apung, F apung tadi, kita dapat guna formula ni, ketumpatan darabkan dengan isi padu darabkan dengan G. Yang ni satu. Satu kan? Yang kedua, daya apung ni, kita boleh kira tadi macam mana kita boleh kira daya apung? Daya apung ni adalah berat nyata, kan? Berat nyata, kan? Kita tolakkan dengan berat ketara tadi. Kan, berat ketara. Okay, nombor 2. Nombor 3, kan? Daya apung tadi, kan? Sama juga dengan apa? Berat air tersesar. Nampak? So dah ada berapa ni? Ada 3 perkaitan berkaitan dengan daya apung ini yang perlu awak tahu. Dan satu lagi yang awak kena tahu, kan? Okey. Berkaitan dengan isi padu. Isi padu ni, isi padu objek tenggelam, kan? V objek, isi padu objek tenggelam, kan? Sebenarnya dia adalah sama juga dengan V air tersesar. Okey. Isi padu objek yang tenggelam ni sama juga dengan isi padu air yang tersesar ni. Okey, itu satu lagi dia punya perkaitan yang awak kena tahu. Tapi ini perkaitannya adalah kuantitinya adalah isi padu Yang tadi ni semuanya kuantitinya adalah daya. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi ke sini, kan? Okey. So kat sini apa pula yang kita nak kena tahu adalah hubungan antara keseimbangan daya, kan, dengan keadaan keapungan suatu objek dalam bendali. Okey. So ini ada beberapa situasi, bukan beberapa, ada 3 situasi. Okay, ada 3 situasi yang dia nak mengaitkan daya apung ni. Dia nak mengaitkan dengan daya apung dengan berat objek tersebut. Okay, apa dia pertama? Apa dia situasi pertama? Situasi pertama adalah apabila objek itu dia terapung. Sebab kita ni melibatkan bendali, kan? So objek itu dia terapung dekat bendali. Sama ada dia terapung sepenuhnya, ataupun dia terapung separuh macam ni, ataupun dia terapung duduk kat tengah-tengah sini. Dia terapung, dia stay je, dia stay. Maksudnya stay lah. Stay dia tidak bergerak. Duduk situ je. Dia tak bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Okey? Stay. Ni satu situasi yang pertama. Okey, ni pertama. Okey, situasi yang kedua adalah apabila dia bergerak turun ke bawah. Nampak ni? A dia tulis ni. A dia ke bawah. Maksud A ke bawah ni dia hal lajunya semakin bertambah ke arah bawah. Kan? Maksudnya kita contohlah kita baling satu batu, batu tu jatuh tenggelam tu sampai ke dasar dia. Kan? Maksudnya dia di antara di permukaan air sampailah ke dasar lah. Sebab kalau dah sampai dasar, kan? Dah sampai dasar ni ada satu daya lain pula, daya normal yang bertindak ni, F normal yang bertindak. Kan, daya normal bertindak. So dia tak boleh tembus dasar ni. Sampai dasar ialah paling tinggi dia boleh pergi, kan? Tapi ni cerita yang bendali ni duduk kat dalam air ni dia bergerak turun ke bawah. Tu situasi yang kedua. Okey, situasi yang ketiga, ni ceritanya adalah bila objek itu dah berada duduk dalam air. Dia dah siap-siap duduk dalam air lah, kan? Maksudnya contohnya apa ada satu objek yang telah kita bawa dalam air, kemudian kita lepaskan dia daripada dalam air, atau lebih kurang begitu. Apa berlaku pada objek tersebut? Dia naik ke atas, dia memecut ke arah atas, ataupun hal lajunya semakin bertambah ke arah atas. Okey. So ada 3 situasi. Okey. So apa yang kita nak tengok ni adalah situasi yang pertama, kan, kalau dia terapung, dia pegun, dia tetap, kan. So kita kaitkan dia dengan berat objek sama juga dengan daya apung. Ada sebuah kapal besar terapung di permukaan laut. Sebuah kapal besar terapung di permukaan laut. So apa yang kita boleh kata? Kita boleh kata daya apung sama juga dengan berat objek. Dan kalau kita air yang disesarkan oleh kapal itu,
Kita ambil air yang disesar oleh kapal tu, kita timbang dia, kita dapat berat. So berat air yang disesar sama juga dengan berat objek. Kita boleh cakap macam tu. Okey. Okey. Daya paduan dia sifar, kan? Kenapa dia dikatakan sebagai daya paduan sifar? Sebab dia tidak bergerak. Itu kita tahulah. Kan kita dah belajar dalam topik daya sebelum ini. Iaitu objek yang tidak bergerak ini dia dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan daya. Okey. Objek terapung pegun. Okey, yang kedua. Yang kedua ni sebenarnya situasinya adalah objek tu berat dia lebih besar daripada daya apung. Okey. Lebih besar, kan? Contohnya ke bawah ni adalah 50 Newton, kan? Ke arah atas daya apung ni baru 10 Newton je. So ada baki lagi 50 tolak 10 dapat 40. 40 Newton daya paduan ke arah bawah. So dia akan bergerak ke arah bawah. Daya paduan bertindak ke bawah. Tiada keseimbangan daya. Tiada keseimbangan daya ni maksud ada pecutan lah. Objek bergerak ke bawah dengan pecutan A. Okay. Kemudian kalau dia duduk daripada bawah, dia naik yang ke atas ini, kita kata bahawa berat objek itu lebih kecil daripada daya apung. Daya paduan bertindak ke atas, tiada keseimbangan daya. Di situasi nombor 2 dan nombor 3 sama. Situasi nombor 2 dan nombor 3 nya sama, cuma yang berbezanya adalah dia punya arahnya. Okey, boleh? Dan berkaitan nombor 1 ni, cikgu boleh kaitkan dengan yang ini yang ni. Cikgu boleh kaitkan dengan yang ini. Iaitu cikgu boleh buat kesimpulan yang nombor 4. Nombor 4 ni khas. Nombor 4 ini khas adalah apabila dia dalam objek dalam air tu dia berada dalam keseimbangan daya ataupun dia terapung pegun. Barulah kita dapat yang hubungan keempat. Tapi kalau dia bergerak naik atas turun bawah ni tu tak boleh pakai. Okey, so yang keempat. Yang keempat adalah apa? Daya apung FB, kan? Daya apung sama juga dengan berat objek. Okey? Sebelum ni kita kata berat air disesarkan je, kan? Tapi kita boleh kata bahawa daya apung ni sama juga dengan berat objek kalau dia terapung pegun. Dia terapung pegun, kan? Kadang-kadang dia bukan saja dia terapung, dia duduk dalam air ni, tapi dia stay je, kan? Dia stay, tak bergerak. Ini pun samalah situasi ni. Okay? Kalau cikgu cakap terapung ni, awak fikir dia duduk kat tumpukan air pula. Okay? Tidak semestinya. Okay? Boleh? So ada 4 perkaitan daya apung ini yang kita boleh guna pakai, yang kita boleh kaitkan. Okay? Termasuk dua tambahan ni lah. Bila daya itu tak berada dalam keadaan keseimbangan, dia tenggelam ke dalam air ataupun dia naik ke atas air. Okey, habis. Inilah konsep-konsep yang kita belajar berkaitan dengan Archimedes Principle. Okey. So kita nak tengoklah dia punya seterusnya adalah dia punya aplikasinya, kan. Ini adalah hydrometer, kan. Hydrometer ni dia merupakan satu alat pengukur, sebenarnya. Alat pengukur yang dia menggunakan konsep prinsip Archimedes, kan. Ni skala-skala ni dia dah siapkan lah. Maksudnya dia dah ambil benda ni, dia letak kat dalam air, dia letak dekat dalam minyak. Maksudnya standard liquid. Okay. Kemudian dia tandakan lah. Okay, lepas tu ada satu liquid yang kita tak tahu, kita pun pergi bubuh lah benda ni kat dalam liquid tersebut. So kita tengoklah dia duduk kat mana, kan. Ataupun berapa nilai dia, nilai dia awak tu boleh baca terus. Kalau tengok skala bagi apa tu hydrometer ni, dia tak sama skala dia. Dia tak membahagi sama skala bagi hydrometer. Nampak belah atas ni nampak dia panjang sikit. Panjang sikit. Okey. Okey. Tapi awak ingatlah hydrometer ni konsepnya adalah Archimedes. Dia merupakan alat pengukur untuk mengukur ketumpatan sesuatu cecair. Itu fungsi dia. Tak apa, nanti kita akan cerita lagi dalam modul awak ni ada ni. Kan? Okey, ni kapal selam, kan. Ini aktiviti 2.11 ni dia lebih kurang macam kapal selam sebenarnya. Okey. Yang ini cikgu nak awak buat Ini dia lebih kurang macam kapal selam lah. Ini tabung uji Awak kat rumah tak ada tabung uji lah. Cuba fikirkan apa benda yang boleh gantikan tabung uji ni, kan. Yang ini ni situasinya nanti dia boleh naik turun. Dia boleh bergerak ke atas, bergerak ke bawah ataupun terapung, kan. Okey. Yang ini cikgu nak awak buat.
Awak buat Awak buat. Carilah botol-botol air ke apa kan buat. Dan tengoklah guna pakai. Tabung uji tak ada. Apa benda nak ganti dengan tabung uji? Fikirkanlah. Awak fikir. Boleh? Balik nanti dah ada dah seorang satu. Seorang satu bawa ni. Okey. Bawa ke sekolah ni buat. Okey. Siapkan benda ni Dan bagi jadi bagi jadi. Kalau tak pandai sangat pun tengok dalam YouTube lah. Dalam YouTube pun ada. Bagi jadi kemudian boleh explain, boleh jelaskan macam mana, apa prinsip dia tu. Macam mana dia berfungsi. Okey? Boleh Ni kerja waktu cuti lah. Ni kerja cuti ni. Cuti seminggu ni kan. Awak carilah botol kan. Kalau tak ada, pergilah mana-mana tong sampah daripada rumah ke rumah tu. Buka tong sampah dia. Kan. Carilah botol ke ada. Kan. Kalau jumpa tin ambil lah. Nanti awak boleh jual. Kan. Luqman macam Luqman kaya dia. Anak orang kaya tak apa. Siapa anak orang miskin ni. Aziz ke Aziz Arif. Aziz Arif kaya. Lupa. Kat dalam ni Aziz Arif paling kaya kan. Bapa dia. Kan. Nasri lah. Nasri kau pergi kutip-kutip tin boleh jual. Okey. Ni kan nanti ada penerangan ini. Okey, itu cikgu nak awak buat Itu kerja ingat. Ni tulis sikit lah tulis. Kerja field study. Okey. Okey, buat kapal selam Okey. Itu kerja Okey. Okey, kemudian aplikasi yang seterusnya pada kapal laut dia ada garis plimsoll namanya. Plimsoll line namanya. Okey. So apa fungsi plimsoll line ni adalah garis ini kan. Garis ini maksudnya kan. Kalau tanpa beban kan. Okey. Kalau tanpa beban garis ini mesti tidak melepasi ni dia ada dia punya standard dia, tapi cikgu lupalah apa benda ni. Dia ni cikgu dah lupa tapi dia lebih kurang ini contohnya air laut kan. Air laut dekat Laut Cina Selatan. Ini air laut dekat Eropah. Ini air tawar. Kan? Air tawar. Dia lebih kurang macam itulah. Tapi cikgu tak pasti sangat apa benda dia punya ni merujuk kepada apa. Nanti awak check lah ada dia punya nilai, dia punya nama dia ni tapi dia akan membezakan beberapa Ini sebenarnya khas untuk kapal-kapal besar je sebenarnya. Kapal-kapal besar yang dia merentas laut yang berbeza ketumpatan. Okey. Ataupun yang boleh masuk ke air tawar ada Ada yang masuk ke air tawar macam terusan Suez. Kan ada kapal yang melalui terusan Suez. Awak belajar dalam sejarah terusan Suez. Okey, merupakan shortcut benua Eropah tu. Nak pergi ke benua apa kan. Tapi kalau bila dia bergerak tu dia bergerak pada air laut yang berbeza pada air laut pada benua yang berbeza. Okey. Itu je situasinya. Kalau kapal bot dekat Pengerang tu ke dekat Pasir Gogok tu ke tak payah buat line ni pun tak apa kan. Nak buat apa paling jauh dia pusing-pusing situ 5-6 km je air lautnya sama. Okey. Ini cerita kapal besar. Okey. Dia punya fungsi dia ni maksudnya kalau dia duduk dekat air tawar contohnya kan. Tanpa beban dia mesti contohlah ni air laut lah. Dekat air laut kan. Dia mesti bawah pada garis ini. Kan. Mesti duduk bawah pada garis ni. Kan? Tapi kalau dah duduk kat air laut, garisnya kat sini melepasi air laut tu tadi, dia akan jadi masalah nanti bila kita letak beban. Mungkin kita letak beban dia okey lagi tau. Dia masih okey. Okey lah letak beban kan dekat air laut. Tapi rupanya bila dia masuk ke air tawar, dia akan terus tenggelam. Sebab itu garis ini adalah dia seperti garis berjaga-jaga lah. Kan? Orang yang mahir dalam laut ni dia akan tengok garis ni kan. Macam korang ni naik sampan pun tak pernah naik sampan. Lagi nak naik kapal ni kan. Naik kapal terbang pun tak pernah. Garis kapal terbang ada garis peninsula lain tak? Tak ada rasanya. Ini ramai tak erti naik bot ni. Bukan tak
bukan cerita pasal bot, berenang pun tak tahu ni. Siapa yang pandai berenang? Angkat tangan. Angkat tangan, wave yang tangan kuning ni. Siapa yang pandai berenang? Cikgu dulu, cikgu rasa 6 tahun lepas tau. 6 tahun lepas, cikgu pernah bawa budak tau pergi mandi kolam. Kan? Budak form 5 lah, budak form 5 kan. Pergi mandi kolam. Bersusun dekat tepi kolam tu, dia duduk dekat tebing tu kan. Dia duduk dalam air tapi dia duduk kat tepi tu. Cikgu cakap, kenapa kau tak pergi ke tengah tu? Kan? Rupanya dia orang tak kerti berenang. Kan? Ada 2-3 orang je yang kerti berenang kan. Kesian tu orang ni. Tapi kalau main game tu ada game berenang, terror. Kalau game terror kan. Cikgu sekarang tengah tengok cerita tu cerita Netflix, King of Avatar. King of Avatar. Ada yang tengok cerita ni? Rupanya ada 40 episod. Kan? Dia bukan Korea tau, Cina. King of Avatar. Dia cerita pasal gamer. Kan? Gamer dekat sana tu dia dah jadi, dalam cerita ni lah, dia menjadi satu kerjaya sebenarnya. Satu kerjaya profesional. Okay, King of Avatar. Canggih juga ceritanya. Okay. Apa tu, nak tengok tadi berapa orang je yang terbenang kan. Lagilah nak naik sampan ni kan. Berapa ramai tak hati. Siapa yang tak pernah naik sampan? Siapa pernah naik sampan? Umai pernah lah. Umai dia pergi mancing kan. Saya cikgu. Bot pernah, sampan tak Ilya, kau ada bot tak kan Ilya, bapak kau? Ilya? Tak ada. Tak ada? Tak ada cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kapal selam Kapal selam. Ni cikgu cerita lebih kurang je Dalam ni ada tangki balas kan. Dia boleh masuk dan keluarkan air ni lah kan. Contoh kalau dia masukkan air, dia penuhkan air, apa berlaku? Berat kapal selam ni akan lebih besar daripada daya apung. So apa berlaku pada dia? Berat daya, dia akan turun ke bawah lah kan. Dia akan tenggelam ke bawah. Okey. Kalau dia nak terapung balik, dia keluarkan air dalam dia ni. So berat dia akan jadi kurang daripada daya apung. So dia akan naik ke atas. Tapi kalau dia dah duduk tengah-tengah laut, dia nak stay kat sini je. Apa berlaku? Dia kena adjust lah. Dia buang air dia ni kan. Adalah dia punya measuring dia kan. Dia buang yang menyebabkan dalam pada situasi ini dia akan stay kat sini. Dia tak naik bergerak atas, turun ke bawah. Okey. Maksudnya dalam situasi ini adalah daya apung dia tu, F apung dia tu sama juga dengan berat objek. Okey. So dia akan stay lah duduk situ. Sebab tu kapal selam dia boleh duduk pada ketinggian yang tertentu di dalam air laut. Okey. Kemudian belen udara panas. Okey, belen udara panas ni selain awak bandingkan tentang daya apung kan. Sebenarnya dia awak boleh kaitkan dengan ketumpatan juga sebenarnya. Bila kita panaskan dalam ni kan, molekul udara dalam ni jadi panas kan, ketumpatannya rendah. Kan, so bila ketumpatan dia rendah kan, ketumpatan dia rendah berbanding ketumpatan udara sekeliling kan. Ketumpatan belon kan, ketumpatan udara tinggi, sekelilingnya tinggi kan. Kita tahu objek yang kalau ketumpatan tinggi, kita baling campak dia objek yang berketumpatan tinggi. Contohnya batu lebih tumpat berbanding air. So batu itu akan tenggelam dalam air. Okey. Sama juga ni udara dalam kawasan belon ini, udara ni kurang tumpat. So bila kurang tumpat dia akan naik ke atas. Kan? Bila kita tak bekalkan haba dalam ni, dia jadi sejuk dalam ni. Bila sejuk, dia punya ketumpatan dia tu bertambah. Jisim dia tu akan bertambah. So dia lebih berat. So dia lebih berat. Berat belon lah Berat belon itu dia lebih besar daripada daya apung. So dia akan turun ke bawah. Okey. Kita boleh cerita dalam konteks daya apung, kita juga boleh cerita dalam konteks ketumpatan. Okey. Okey, habis. Okey, kita pergi kepada penyelesaian masalah Okey. Ni cikgu laju je ni. Okey, contoh
Darjah 2/41 menunjukkan garis L pada sebuah bot. Isi padu bot di bawah garis tersebut ialah 28. Maksudnya sepanjang bawah ni kan, dia punya isi padu tenggelam itu adalah 2.8. Jisim bot dia 600 kg. Kan, 600 kg Ni jisim tau. Kita belajar ni, dalam konteks kita belajar daya apung ni, dia melibatkan berat. So nak dapatkan apa tu berat, berat bot berat bot sama juga dengan 600 ni awak darabkan dengan 9.81. Okey. Berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot itu? Kan? Maksudnya nak kena sampai takat limit ni je. Takat limit ni je sebenarnya. Kan? Okey. So macam mana kita nak kira ni? Kan? Pertama kita kena pasti masalah. Dia kata berat maksimum yang boleh dibawa oleh bot tersebut. Nombor 2, maklumat-maklumat yang kita ada. Pertama, isi padu bawah garis. Kemudian isi padu air yang boleh disisakan 2.8. Maksud samalah. Kan? Sebab tadi cikgu bagi perkaitan, iaitu kata objek yang tenggelam, berapa isi padu objek tenggelam tu sama juga dengan isi padu air yang akan disesarkan. Okey. Kemudian ketumpatan air laut dia bagi, pecutan graviti dia bagi, jisim dia bagi. Okey. Okey, berat bot sama juga dengan W darabkan dengan mg, kan? Berat bot sama juga dengan apa ni? Tak. Okey, yang ni okey. Kita punya cerita dia sebab dia duk terapung, kan? Dia bila dia terapung macam ni, kita punya perkaitan bahawa apa, berat objek sama juga dengan daya apung. Okey, itu perkaitan dia. So, berapa berat objek? Berat objek ini adalah berat bot campur dengan beban. Dalam ni ada beban dia lah kan. Berat objek kan, bukan, berat bot, W bot campurkan dengan berat objek. Okey, dapatlah jumlah apa ni, sepatutnya berat total ni, berat total sama dengan daya apung. Boleh faham tak cikgu Berat total. Cikgu sebut berat total sebab dia pisahkan kat sini. Dia cerita pasal bot, dia cerita pasal beban. Kan? Padahal sebenarnya kita kena jumlahkan semua beban ni kan. So berat total dan sama dengan daya apung. Okey, sama juga dengan daya apung. Sebab dia bagi isi padu dalam ni, dia bagi isi padu kan. Dia bagi isi padu, kalau awak pasang dia bagi isi padu, dia bagi ketumpatan. Kita boleh pakai formula ni. Ketumpatan darabkan dengan isi padu darabkan dengan G. Kan? Okey, berat bot ni tadi adalah 600 darabkan dengan 9.81. Tambahkan dengan berat objek. Sama juga dengan ketumpatan dia bagi 1000 kan. Isi padu tadi 2.8 kan, 2.8 darabkan dengan 9.81. Okey. Ni lah. Dapat 566 berat bot 1000 darab 28 darab 9.81, so awak akan dapat 21,582 Newton. Okey. Boleh kot? Hakim boleh tak? Muhammad Hakim? Boleh ke boleh? Okey, kita tengok yang seterusnya. Cikgu bagi dua contoh lah yang ni. Ini pun cikgu cerita juga, sebuah rakit terapung, jisim rakit adalah 54 dan ketumpatan air laut adalah 1080. Okey, berapakah berat rakit itu? Kan, 54 kg dia punya jisim, so berat rakit W sama dengan mg. Kan? Ni. Darat dapatlah 529.74. Okey, soalan B. Bandingkan berat rakit dengan berat air laut. Dia terapung tau. Dia duduk terapung sini. So jawapannya adalah daya apung sama juga dengan berat, sebenarnya berat rakit dulu sama juga dengan daya apung. Daya apung ni kan, daya apung sama juga dengan berat air yang disesarkan. Ini yang 4 perkaitan tu. 4 perkaitan yang kita dah buat hari tu kan. Bukan hari tu, baru tadi cikgu dah cerita balik. Kan? Ni semua cerita pasal daya apung. Daya apung ni dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Kan?
Cuma situasi nombor 4 inilah, nombor 4 ini situasinya adalah apabila objek tu terapung dia terapung pegun situasi nombor 4 ni. Okey. Apa dia situasi nombor 4? Daya apung F apung sama juga dengan berat objek. Okey, yang 1 2 3 ni awak tengoklah kat atas. Okey. Hitung isi padu air yang disesarkan oleh rakit. Kita dah dapat berat tadi kan. 1080 daratkan dengan isi padu yang disesar sama juga dengan 9.81 darat 9.81. So dapatlah isi padu dia 0.05. Okey. Senang aja. Okey. Dua ni. Awak jawab 2 dan 3 ni. 391.419. Sekali lagi. 391.419 Newton. Okey, jawapan lain. Ada tak? Siapa jawapan yang tak sama dengan ni? Nak bagi jawapan. Faris, awak dapat tak Faris? Saya dapat sama. Sama Okey, sebuah bot kecil menyesarkan 3.8. Kan ni dia punya isi padu dia lah. Okay, isi padunya. Hitung daya apung yang bertindak ke atas bot itu kan. So F apung sama juga dengan ketupatan daratkan dengan isi padu daratkan dengan G lah. Senang je lah ni kan. 1050 darat 3.8 darat 10 negatif 2 daratkan dengan 9.81. So awak akan dapat jawapan ni lah. Okay, dapat jawapan ni. Okay, nombor 3. Afiq Firdaus, berapa jawapan awak? Jawapan saya, bongkar tu dia terapung. Dia gerak ke atas. Okey. Apa pasal dia bagi banyak-banyak nilai ni? Dia suruh kira lah kot kan? Kan? So mesti ada justifikasi lah kan? So justifikasi awak boleh tunjuk dalam bentuk nilai lah kan? Okay, so dia bergerak ke atas. Okay, kenapa dia boleh bergerak ke atas? Ketepatan dia rendah daripada air. Habis kenapa dia bagi nilai ni? Cari ketepatan bongkar je. Ha? Cari ketepatan bongkar. Daya apung lebih tinggi daripada berat. Awak cari ketepatan bongkar Nasri? Kau cari ketepatan bongkar? Boleh dapat ke ketepatan bongkar? Okay. Dia kalau yang mudahnya adalah bandingkan daya apung sebenarnya. Kan? Okey, tak apa. Kita tengok jawapannya. Bongkar berjisim 0.48. So dia punya jisim dia adalah 0.48. Kan? So dia punya berat dia adalah 0.48 daratkan dengan 9.81. So dapat berapa ni? 4.7088 kita. Okey, 4.708 Ingat jangan round off kan tau. Kalau macam ni kan awak jangan round off kan jadi 4.8 tau. Ataupun 4.7, salah tau. Okey, jawapan awak pastikan kalau tekan kalkulator ni, cikgu ingatkan ni. Kalau tekan kalkulator ada banyak dapat tempat perpuluhan, pasti letak tempat perpuluhan tu sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey. Tak apa, ini cikgu akan tunjukkan, ingatkan lagi lah nanti kan. Sebab apa dalam SPM baru ni kan, ada 2 soalan yang melibatkan tempat perpuluhan ini yang orang memang suka round off kan. Ramai pelajar yang salah kat sini. Dia dah betul lah, dah tahu cara nak kira macam mana, tapi bila jawapan akhirnya dia tak bagi dengan tempat perpuluhan yang betul, jawapannya salah. Okey, isi padu bongkar dia 54. Okey, isi padunya okey 54. Tentukan orang ketepatan air. Okey, sekarang kita dapat berat dia ini berat dia ni, berat objek tersebut. Okey, untuk kita tentukan dia naik ke atas ataupun turun ke bawah, kita kena kira daya apung dia. Kalau daya apung dia sama dengan 4.7, dia akan terapung. Dia akan stay lah pegun. Tapi kalau lebih besar, daya apung lebih besar, dia akan naik ke atas. Kalau daya apung lebih kecil, dia akan tenggelam.
Okey, itu je ceritanya. Okey, so kita kena kira daya apung. F apung sama juga dengan ketumpatan dia, ketumpatan VG lah kan. Ketumpatan 1000 darabkan dengan isi padu dia 5 darab 10 kuasa negatif 4. Kan, darabkan dengan 9.81. So awak dapat berapa jawapan ni? .905 Newton. 905 Okey. Dah kira ini, awak kira yang pertama ini, kira yang kedua ini. Okey, kemudian yang ketiga, kita bandingkanlah, kita dapati bahawa F apung ni lebih besar daripada berat objek. Okey, maka dia akan terapung. Bukan terapung sebenarnya. Awak tadi sebut terapung. Terapung ini boleh sebut terapung adalah apa? Apabila daya apung sama dengan berat objek, ataupun awak boleh cakap dia kekal pegun, boleh. Tapi dalam konteks soalan ini awak mesti jawapannya adalah apabila daya apung lebih besar daripada berat objek, maka bongkah. Ini jawapannya. Bongkah dia akan bergerak ke arah atas. Ini markah 1 dia. Kalau ikut markah lah cikgu bagi kan. Ini markah 1, ini markah 1. Bongkah bergerak ke arah atas. Ini nombor 1 Ini markah 2 dia. Markah 2 dia sebab apa? Daya apung lebih besar daripada berat bongkah. Sebab apa? Kita dah kira. Mungkin ada sampai 3 markah kat sini. 3 markah. 3 markah ni adalah kira berat objek kan. Lepas tu berat objek kita dapat 4.7. Okey, kemudian kita kira daya apung. Kita dapat 4.9. Ini markah yang ketiga. Okey. Boleh Okey, so cantik. Okey, kemudian cikgu suruh lengkapkan modul kan. So sekarang ni cikgu nak pakai pen merah lah. Okey, pakai pen merah untuk kita tanda beberapa maklumat yang ada dalam modul ni Okey, boleh So sekarang buka modul awak. Okey, buka modul dan pegang pen merah. Ada 5 orang tak buka kamera ni. Siapa yang dia memang punya internet dia memang ada, wifi dia unlimited, dia tak buka kamera, tak berkat awak belajar. Baik buka kamera. Okey. Mula-mula dia cerita pasal daya apung. Okey, ni kita dah tengok, daya apung kan. Okay. Ini dia nak cakap apa ni? Timbul, tidak timbul atau tenggelam. Tenggelam. Okay. Ini nak cakap apa ni? Dia nak tunjukkan situasi lah kot ni Yang ni rajah 2A ni nak tunjukkan situasi Okay. Kalau kita membandingkan daya tu, ceritanya kalau dia sama daya apung sama juga dengan berat kan. Dia akan statik je, dia kekal je kat situ. Walaupun tengah duduk dalam air je ni, dia duduk sini, stay je, duduk tak bergerak. Jadi kita boleh kata bahawa daya apung sama juga dengan berat ikan ni. Okey, kalau dia tak bergerak. Okey, yang ni kita tengok dalam berat ketara baik, berat ketara. Oh, cikgu salah sebut lah. Cikgu salah sebut. Cikgu salah sebut, minta maaf lah. Cikgu salah sebut yang sebelum ini okey. Okey, dengar betul-betul. Cikgu betulkan cikgu betulkan. Okey. Yang dekat udara berat sebenar. Yang duduk dalam air kita kata objek dalam cecair. Kan? Okey. Okey, kemudian kita ada term berat ketara namanya. Berat ketara. Berat ketara ini adalah berat sebenar kan? Berat sebenar W lah W. W berat sebenar tolakkan dengan
W berat dalam air. So dapatlah berat ketara sebenarnya. Berat ketara tu sebenarnya dah hasil tolak sebenarnya. Okay, hasil tolak berat kat udara tolakkan dengan berat dalam air. Dah siap hasil tolak Okey, maka kita boleh kaitkan dengan daya apung, iaitu daya apung sama juga dengan berat ketara. Sama juga dengan berat ketara. Apa dia berat ketara? Berat ketara berat objek dekat udara, berat sebenar objek, tolakkan dengan berat objek dalam duduk dalam air. Nilai neraca spring ni lah. Nilai neraca spring. Okey. Selain ni dia ada cakap juga iaitu apa? Berat air yang disesarkan. Okey. Ini kalau awak tengok ni, ingat nombor satu ni F apung sama juga dengan ketupatan VG. Nombor 2 yang ini. Okey. Nombor 3 yang ini. Okey. Nombor 4 apa? Nombor 4 kalau dia terapung aja kan. Kalau dia terapung ataupun dia stay, dia static, kan F apung sama juga dengan berat objek. Okey. Okey, peristiwa Archimedes, okey, baca. Terdapat dua daya yang bertindak. Okey, ni ini situasi bila daya berada dalam keadaan yang kita kata, kita lihat dia dalam konteks keseimbangan daya. Okey. Okey, ni isi tengok. Kalau awak dah isi, awak raihlah. Kalau tak isi, awak isilah, isi pakai pen biru, lepas tu raihlah pakai pen merah. Okey, PV sudah W sama dengan ketupatan VG. Okey. Hukum daya apungan menyatakan bahawa objek yang terapung akan menyesarkan beratnya sendiri dalam cecair yang mengapungkannya. Cikgu tak sebut ni pun hukum keapungan cikgu tak sebut pun, tapi ada disebut dalam ini. Dalam buku teks pun tak ada sebut pasal ni. Kan? Sebab dalam buku teks tu disebut daya apung je. Daya apung dah ada kat atas tadi, kita dah sebut. Okey, tapi dia ada disebut kat sini adalah hukum keapungan. Okey. Tak apa. So ini satu yang baru juga. Okey, hukum keapungan menyatakan bahawa objek yang terapung akan menyesarkan beratnya sendiri dalam cecair yang mengapungkannya. Okey. Okey, yang ini ni bila daya sama daya apung tu, daya apung sama juga dengan berat objek. Okey. Okey, seterusnya. Aplikasi prinsip Archimedes. Kapal selam kapal selam. Daya apungan sama dengan berat kapal selam. Ni terapung di permukaan laut Ketupatan kapal selam lebih rendah daripada ketupatan laut. Okey. Ni nampak dicerita dalam konteks ketupatan. Okey, kapal selam terapung di dalam laut. Terapung dalam laut. Tangki balas dipenuhi sebahagiannya dengan air. Daya apung sama. Ketupatan kapal sama. Okey. Nampak dia kata terapung dalam laut ni laut, dia duduk kat sini. Itu maksudnya. Bila dia tidak bergerak je, kita kata daya apung sama dengan berat objek. Okey. Okey, kemudian D, kapal selam tenggelam. Tangki bala dipenuhi sepenuhnya dengan air. Daya apung lebih rendah. Ketupatan kapal selam lebih tinggi daripada ketupatan laut. Sebab tu dia tenggelam. Okey. Dah. Iman, settle Iman? Dah tanda dah Iman? Pastikan balik nanti cikgu akan tengok model awak ni bertanda tau. Dia bertanda macam ni, macam right tanda. Ni okey, ada tanda right. Okey. Kalau cikgu balik ni kosong je, tak buat apa-apa, cikgu koyakkan je kat situ. Lepas tu cikgu suruh balik rumah je. Okey, belon udara panas. Apabila ketinggian meningkat, ketumpatan udara menurun. Okey, ketumpatan udara menurun. Jadi berat udara yang disesarkan juga menurun. Ini ketumpatan udara sekitar dia. Belon akan naik apabila daya apungan lebih besar daripada berat belon.
Apabila jumlah berat belon sama dengan daya apung, belon kekal terapung di udara. Kan? Sama je ceritanya kan. Okay. Kalau daya apung tu lebih besar daripada, ingat ni kalau belon udara daya apung lebih besar daripada berat objek, dia naik atas. Itu je. Okay, garis plimsoll line. Oh, ni adalah disebut sini. Cantik lah. Tadi cikgu cakap cikgu tak tahu kan. Ni dah ada disebut dah. WNA, musim sejuk Atlantik Utara. W, air masin. S, air masin dalam musim panas. T, air masin tropical. F, fresh water. Air tawar. Fresh water lah. TF, tropical fresh water. Ini cerita kalau kapal itu dia bergerak jauh macam ni lah. Masuk ke air tawar, keluar balik, pergi masuk air masin. Kemudian dia pergi pula dekat apa tu musim sejuk, musim panas kan. Ni. Nampak ni Atlantik Utara kan. Okey. Okey, kapal terapung di permukaan laut kerana isi padu air yang disesakan oleh kapal adalah besar. Berat air yang disesakan adalah besar. Supaya daya apungan yang bertindak ke atas kapal juga lebih besar. Berat kapal sama dengan daya apung. Sama je, terapung je, berat kapal tu sama dengan berat air disesakan. Garis plimsoll ditanda pada kapal untuk menunjukkan kedalaman kapal tersebut perlu berada ketika sedang bergerak. Ketupatan air laut berbeza mengikut tempat. Ketupatan air tawar lebih rendah daripada ketupatan air laut. Jadi kapal akan tenggelam lebih dalam di kawasan air tawar berbanding air laut. Kan? Maksudnya kalau kapal tu kan, kalau kapal tu dekat air laut, dia dah kat arasnya kat sini. Dekat air laut, arasnya dah dekat fresh water. Kan dah tinggilah dekat fresh water. Dia masuk dalam air tawar, tenggelamlah dia. Itu ceritanya. Okey. Maksudnya kalau dia dekat air laut, sepatutnya dia punya had takat-takat ni je. Kan? Sebab kalau dia masuk ke air laut, dia akan tenggelam. Okay. Hydrometer mengukur ketumpatan relatif cecair. Akan lebih tenggelam isi padu cecair yang lebih besar akan disesakan. Di dalam cecair yang lebih tumpat, hidrometer akan lebih terapung. Isi padu cecair yang lebih rendah akan disesakan. Okay. Okey, lepas tu uji kendiri 2.5 ni awak jawablah. Okey. Boleh? Okey, habis. Archimedes Principle.